Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam, saudara Syah Ibrahim. Ini jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Hari ini saya ada tetamu istimewa. Ya, saudara Mustafa Ilyas. Waalaikumsalam. Nanti teman-teman semua, kerana semalam kita lewat tapi hari ni exactly. Tapi gambar saya nampak ramai, cuma nama lambat yang keluar. Saudara Oping Temu, saudara Muhammad Yusof Hamzah, lambat dia punya naik nama. Gambar benda semua. Saudara Satria Setiawan, apa khabar? Orang mengelembu. Saudara Zaid Aini, Syarifah, Nil, laju pula dah. Puan Hamidah Kamat, Tuan Haji Azhar belum manaf. Saudara Hamidah Kamat, Syahrul, Nafisah, Kuih Seruh, Izam, Muhammad Fuad, saudara Muhaiza Ehsan. Apa khabar anda semua? Puan Nurliza, saudara Jino. Dan jangan lupa, kalau ada sesuatu gangguan, maklum sajalah saya di luar ni, saudara Alif Arzi. Jangan lupa juga kita subscribe ke Instagram. Ini paling penting ni juga. Kalau mana tahu kalau terputus dan sebagainya, maklum sajalah saudara. Dalam keadaan hari ini, saudara Ahmad Manaf, saudara Mak Adrian dan teman-teman yang tak sempat saya santun ini satu persatu, saya mohon maaf. Sebab malam ni nak panjang nak bercerita sebab tetamu istimewa saya. Terlalu istimewa orangnya. Kau terlalu istimewa bagiku. Baik saudara, tetamu saya tidak bukan adalah saudara Ahmad Husham Datuk Badarudin. Ini saudara bukan senang saudara. Banyak orang tak tahu. Dia dengar kita punya ceramah. Saya panggil dia Ustaz Cengih. Ustaz Cengih. Dia punya berteruk. Semalam kita dengan YouTuber Cengih juga. Saudara Zamil Ibrahim. Berteruk. Seriau juga. Dia ada bombam. Hari ni pula. Lain pula. Saudara Ahmad Usyam ini, beliau merupakan anak kepada mantan Mufti. Mufti Sahibul Sama'ah, Mufti Negeri Kedah, Datuk Badarudin. Dan tadi saya berkesempatan juga berbual dengan beliau. Mungkin saudara, tak boleh janji ya. 2-3 bulan lagi nanti saya akan berusaha untuk mendapat live dengan beliau untuk berbicara soal agama, soal kegiatan dakwah dan sebagainya. Baik saudara, saya harus meneruskan pembicaraan saya, memberi laporan. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Malaya yang tidak henti bersama dengan saudara Jamil mengantar kiriman kepada saya kedudukan negara kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Julai, hari yang ke-861 saudara. Artinya sudah 861 negara kita dicengah oleh virus corona tanpa henti. Dan semalam ada 4,860 jangkitan, menjadikan jumlah keseluruhan sudah pun mencapai 4,672,999 jangkitan. Dan semalam juga saudara 10 kematian berlaku. Jadi sebab itulah saudara, saya mengharapkan agar kita jaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri kita, jaga penjarakan sosial. Dalam kadang-kadang bila musim hujan begini, mudah virus corona itu merebak. Dan dari segi apa yang saya perolehi, laporan daripada saudara Jamil Idris, terdapat 10 negeri ada peningkatan susut di 6 negeri. Kedah lah, saya ada di sini, Seriau juga. Peningkatannya 150. Selangor 1,649. Wilayah Persekutuan 1,466. Sabah naik 252. Perak ni ada kurang tapi masih lagi tak seronok, 232. Negeri Sembilan 103. Dan Pulau Pinang memang tak cerai, saudara. Naik lagi 246. Melaka 112. Itu laporan COVID-19, saudara. Baik. Saya minta izin daripada Ustaz. Seperti biasa saya memulakan bicara saya ini dengan membicarakan naluri kehidupan. Ini memang saya punya live saya akan memulakan dengan ini Ustaz. Itu naluri kehidupan. Kerana sebagai seorang mukmin yang beriman, kita akan sentiasa melihat tentang kelemahan diri dan akan menambah baik dari masa ke semasa. Berbanding dengan mereka yang kurang beriman. Mereka akan memuji diri sendiri dan enggan mengakui kelemahan dan suka mengkritik kelemahan orang lain, saudara. Allah menjadikan seorang itu dengan kelebihan atau kekurangan agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Di antaranya supaya kita mengakui hakikat. Allah tidak menciptakan semuanya
sama. Walaupun pada hakikatnya masing-masing ada anggota tubuh yang sama, ada panca indera dan sebagainya. Tetapi ada juga yang tidak memiliki sebagaimana yang kita miliki. Ada yang mengalami kecacatan mata, telinga, tangan, hidung dan sebagainya, saudara. Allah menjadikan seorang yang ada kelebihan akan membantu mereka yang kekurangan. Bagi kita yang dapat melihat, bantulah mereka yang tidak ada kemampuan untuk melihat. Manakala yang kekurangan akan berusaha mempertingkatkan diri untuk mendapatkan kelebihan. Selain itu, setiap insan diminta supaya saling menghormati kelebihan dan kekurangan orang lain kerana semua itu ciptaan Allah SWT, saudara. Tidak ada sesiapa pun berhak untuk merendahkan kelemahan dan kekurangan orang lain. Saudara, saya bercakap sebelah saya ni, ustaz ni, jangan main-main, saudara. Kalau tak betul nanti, dia pelepuk saya nanti. Kelemahan dan kekurangan orang lain dan tidak siapa pun yang layak menyatakan dirinya lebih daripada orang lain. Hanya Allah sahaja yang layak memiliki kelebihan, manakala kekurangan adalah manusia itu sendiri, saudara. Itu naluri kehidupan agar menjadi panduan kehidupan kita. Dan jangan lupa kita maksudkan juga mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Katanya, insan yang hebat adalah mereka yang selalu memaafkan kesilapan orang lain serta memperbaiki kelemahan diri dan bersyukur dengan kurniaan ilahi. Itulah insan yang hebat, katanya. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata, juga untuk menjadi sebahagian daripada pendoman kehidupan kita, saudara. Dan Ustaz Isham dia kata jangan lupa, bagaimana biasa saya sentiasa akan menyantuni pantun Pak Nazil dan menyatakan apakah tajuk bual bicara kita malam ini, saudara. Jadi sebelum itu kita harus berpesan pada pimpinan negara, janganlah anda berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan menuju kemuflisan. Tajuk bicara kita malam ini adalah hijrah dan politik. Saudara, bagaimanapun, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, beli ikan si ikan kapas 2 kati oleh Pak Arfan. Usahlah merentitkan kesilapan lepas. Luaskan hati bermaaf-maafan. Jadi Pak Nazil berpesan pada ummah, pada kita semua untuk sentiasa bermaaf-maafan. Saudara Empat Tulang Kering, saudara Hatijah, saudara Yorosi Yunus, Dek Mahathir, ini di Instagram. Saudara Samsul Syam, apa khabar? Saudara Ahmad Dali. Dan kata Pak Nazir lagi, buah semangka si buah tembikai, diricik janggus, gajus ketereh. Tidak disangka pemimpin pertikai, yang bagus dikata pereh. Pereh tak boleh pakai maksudnya. Pereh ini tidak berdaya, tak boleh maju. Itu hebatnya Pak Nazil kita ni. Dalam penguasaan bahasanya, saya menghormati Pak Nazil. Saya berusaha juga kalau dapat nak jumpa Pak Nazil. Kalau ada rezeki malam ni, mungkin saya jumpa Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Semoga sehat orang di Perlis. Baik, saudara. Usai pantun, usai naluri kehidupan, usai mutiara kata, dah bagi laporan, kita masuk gear 3. Apa khabar Ustaz? Abang baik, Alhamdulillah. Ustaz ni nampak dalam tu begitu, di luar pun begitu. Jadi wajahnya sentiasa kacak dan bergaya. Ini Ustaz kita, Ustaz Ahmad Husham. Tapi dia belum masuk gear lagi. Saudara, sabar. Saudara. Ustaz, saya cuma nak minta penjelasan supaya pelai-pelai kita faham. Apa yang Ustaz maksudkan? Sebenar-benarnya apa yang kita maksudkan dengan pengertian ma'al hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan penganjur dan Tuan rumah kita pada malam ni lah. Rumah dalam sosial media. Kalau rumah yang betul ini, saya adalah Tuan rumah. Rumah saya. Bahagia Datuk Amir yang sudi menjemput saya. Sepatutnya saya ni semalam bersama dengan tuan-tuan di sini dalam Amir Hijaz Fans. Tetapi semalam atas kekangan program saya dipendang. Jadi kita menukarkan dengan panel yang lain. Dan malam ni saya Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan rakan-rakan sosial media kita ni.
Boleh dikatakan kerap jugalah saya mengikuti penghujahan bahagian Datuk di dalam live yang boleh katakan setiap malam. Setiap malam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini ada kebaikan untuk diri saya yang pertamanya Datuk dan untuk kita bersama, untuk semualah. Saya tak reti nak berbicara tentang politik sebab saya bukan orang yang politik. Saya bukan orang politik. Tetapi malam ni kita cuba nak kaitkan tuan-tuan bagaimana hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada hari ini, yang maghrib tadi kita masuk pada tanggal 2 Muharram. Kita nak ambil spirit ataupun kita punya roh semangatnya itu untuk kita garapkan dalam kehidupan kita. Untuk kita juga menjadi secemerlang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in yang sama-sama dengan Nabi dalam peristiwa hijrah. Sama ada penduduk Mekah yang berhijrah dipanggil muhajirin ataupun ansar yang berada di Madinah. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila bicarakan tentang hijratul Rasul, tadi yang bahagian Datuk tanya pengertian daripada ma'al hijrah. Hijrah ni maknanya berpindah, Datuk, daripada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain. Hijrah. Jadi bila kita berhijrah, kita menukar tahun ni, Datuk, sedar ataupun tidak, umur kita makin bertambah, usia kita semakin berkurang. Umur kita semakin bertambah, usia kita semakin berkurang. Umur kita bertambah 69 kepada 70, saya 32 kepada 33. Usia hidup kita makin berkurang. Seram tu Ustaz. Kan. Tak apalah, muda pun kena seram dah tu. Syarat mati bukan tua. Kan? Yang muda pun bersepah mati pada yang tua. Sebab tu saya katakan, kita bertambah daripada sudut umur, kita berkurang daripada sudut usia. Ini yang kita kena sedar. Ramai orang dia seronok, dia tak tahu kata usia kehidupan dia makin berkurang. Contoh, kalau dulu Allah Ta'ala kata usia hidup hang ada lagi 15 tahun. Bertukar saja tahun, berkurang kepada 14. Tukar lagi, berkurang kepada 13. Akhirnya kita berpindah. Kita ni pun berpindah daripada alam roh kepada alam rahim kepada alam dunia kepada alam barzah kepada alam akhirat. Ini proses penghijrahan kita. Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Yathrib. Okey. Jadinya Datuk. Mungkin Datuk nak menjelas silakanlah. Juga kata saya tengok pelayar-pelayar ni mula daripada tanya, dia pertama kali dia kata Ustaz Garang. SSB dia kata Ustaz Garang. Kemudian ramai bagi salam pada Ustaz lah, dia kata Ustaz Garang. Cuma dia kata Surah Abdul Hamid Sulaiman, dia kata perangai pun garang, dia kata. So jadi ramai kawan-kawan kita ni memberi pandangan mereka, ada yang bertanya. Tapi saya kata ni saudara Coca-Cola moh dari Jepun, dia kata apa hukum pula ni? Dia kata kalau makan gaji buta, itu sekejap lagi lah, kan? Kita faham tu anda. Tapi bagi saya dah kata malam ini pencerahan saya betul ni. Siapa beritahu ni kata saudara Ahmad Hamid, dia kata Ahmad Hamidi Sulaiman, dia kata banyakkan nasihat akhirat, dia kata. Banyak ni. Jadi Ustaz tadi, perbicaraan tadi, saya berhentikan sekap, bukan pasal-apa. Nanti teman-teman, kena layan, tak boleh. Cuma saya khabar teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram juga. Dan kita masih bicarakan bagaimana baginda Rasulullah SAW. Dia memulakan, dia kata hijrah, penghijrahan kan. Boleh Ustaz sambung lagi sikit Ustaz? Jadi tak apalah, yang mana yang komen tu kita layan tu, tak ada masalah. Malam ni kita bukan nak ceramah, kita nak santai. Nak santai kan. Jadi malam ni kita nak santai-santai. Baik. Jadi Nabi SAW berhijrah, Datuk. Kalau melibatkan apa peristiwa yang berlaku kepada Nabi, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, syahid, seorang ulama besar daripada bumi Syria, dalam fiqh sirahnya dia mengatakan, bila bicara tentang soal Nabi SAW, peristiwa yang berlaku kepada Nabi, tidak cantik bila kita soal kenapa. Tak elok Tak elok. Kenapa? Kenapa Nabi hijrah? Kalau Kedah, pasal apa? Datuk orang daripada KL, kenapa? Pasal apa Nabi hijrah? Pasal apa Nabi Isra' Mi'raj? Pasal apa? Banyak soal. Banyak soal. Tetapi kena tukar daripada kenapa dan pasal apa kepada apa hikmah. Itu bahasa yang paling sesuai. Apa hikmah Nabi berhijrah?
apa hikmah Nabi Isra' dan Mi'raj. Apa pengajarannya? Ya, hikmah bicara tentang pengajaran. Tadi Datuk dalam kaitan tadi kita bincang tentang apa hikmah sebelum Nabi dilahirkan, ayah ni Allah Ta'ala jemput. 6-7 tahun ibunya dijemput. Duduk dengan Tok Wan dijemput. Duduk dengan Pak Selak. Hikmah. Samalah dalam peristiwa hijrah ni Datuk. Apa hikmah? Sedangkan Nabi ni kalau ikut hati, Nabi tak hijrah Datuk. Nabi sayang kota Mekah. Tempat kelahiran. Dalam hadis Muslim diceritakan ketika Nabi naik ke Gua Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, "Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allah, walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu." Allah saudara, bergelulung lidah saya kalau ikut cakap Ustaz. Ustaz. Nabi kata, "Demi Allah wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala cinta. Jikalau penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku tidak akan keluar." Maknanya apa dia? Bukti Nabi sayang kota Mekah. Tetapi hikmah yang pertama Allah Ta'ala nak tunjuk, ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, bila mendapat arahan Allah, tidak bicara banyak. Ini yang pertama, pengajaran kita nak ambil. Golongan amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. Iman itu benar, takwa itu pintar. Ini golongan yang Allah Ta'ala nak lahirkan. Benar dan pintar. Hari ini dalam dunia, ramai orang pintar tetapi tidak benar. Pula dah. Ramai orang pintar tetapi kurang benar. Kurang benar, bukan tak benar. Kurang benar. Okey, Benar dan pintar. Ini kolaborasi yang kena ada. Sama ada kita ni di peringkat apa pun, kena ada benar, kena ada pintar. Sebab tu golongan ni Allah Ta'ala angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah sebut. Allah akan angkat golongan benar dan pintar. Benar itu beriman. Pintar itu berilmu dan bertakwa. Ini yang kita nak lahirkan. Hijrah nak lahirkan golongan yang benar dan pintar. Saudara, bila dengar Ustaz ni, saya nak bercakap pun rasa-rasa malulah lidah belacan, saudara kan. So, tak sama lah saya dengan Ustaz. Cuma saudara Taram Shah, dia kata, dia tanya, dia kata sepatutnya ahli-ahli politik ni pun, ahli parlimen pun kena berhijrah lah. Dari tak jaga rakyat kepada santunilah pengundi dan rakyat. Ustaz, saya punya ini viewer saya, majoritinya adalah mereka pencinta dan peminat pada politik, Ustaz. Kan? Jadi, saya pun kena layan mereka juga. Sebab saya ni bukanlah ahli agama, cuma bermula dengan sikit-sikit lah hadis. Itu untuk kesedaran diri kita. Saudara Azinuddin dia kata, pilihlah pemimpin yang baik, bukan yang menipu. Itu dia kata. Cuma saya dah minta saya, kalau dalam live ini, malam ini kita dalam santai ni, kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak harmonis. Selalu saya katakan kita adalah warga cinta damai. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Walaupun ini adalah live peringatan saya kata saudara yang membuat ini suntingan dan masuk dalam page-page yang lain dan sebagainya, itu tanggungjawab anda. Saya tak tanggungjawab. Saudara yang mengirim kiriman apa semua yang bertentangan dengan kendak-kendak keperluan-keperluan yang diunjurkan oleh Kementerian Komunikasi, itu tanggungjawab anda. Kan? Jadi saudara Muhammad Azam, Muhammad Adam Adman, salam, dia kata ini mana ni? Tak nampak ada pun ni. Kena godam dia tanya dengan saya. Apa cerita lompat kawin parti? Sabak. Saya pun belajar orang Kedah. Sabak, cik oi. Apa cerita lompat parti? Ustaz tulis sikit nota Ustaz ni. Lagi Ustaz kena ulas ya. Memanglah dalam keadaan sekarang ni, Parlimen telah pun meluluskan akta lompat parti dan sebagainya. Memang Ustaz tidak berminat untuk mengulas politik, tapi suka tak suka pun kena aja juga Ustaz. Jadi ada mengatakan saudara Isdin, dia kata terbaiklah otai dan orang muda. Memang muda. Dia otai orang muda, saya kata ni Ustaz Garang. Saya tak kata Ustaz Garang, saudara SL Services, dia kata Ustaz Garang. Saya kata Ustaz Cengih. Dia kalau dia bagi semua jangan malam ni dia bagi saya, saudara. Tapi rantapan kasih dia kata, Ustaz, tengok ni Ustaz, rantapan kasih dia kata ahli politik pintar tapi kurang benar. Coca-Cola More pula dia nak tanya, apa pula hukum nikah online? Gatai lah hang dekat Jepun tu nak nikah macam mana Coca-Cola More? Tanya Ustaz hukum nikah pula dah. Okey Ustaz teruskan lagi Ustaz. Okey. Baik.
Saya terpaksa melayani jugalah followers Datuk yang rasa janggal kot malam ni kalau kita tak bicara politik. Tak apa, kita akan ambil politik sekejap. Dalam Islam ada politik, Datuk. Ada ya? Ada, tapi dalam Islam tak adalah politik-politik yang lompat parti dan sebagainya. Politik kepartian. Ya. Malam ni kita ketepikan politik kepartian. Kita bicara tentang politik Islam malam ni. Tak apa? Ya. Jadi bila Nabi SAW diberikan arahan oleh Allah untuk hijrah. Ya. Ini nak bagi tahu, Datuk, dalam kehidupan kita, selangkah ke belakang tidak merugikan untuk kita mengorak 1000 langkah ke hadapan. Nabi tinggalkan. Kalau pendekar dia kena pasang ke kuda. Pasang ke kuda, Datuk. Ya. Hari ini kita ni, dia tak mau nak langkah ke belakang. Semua nak ke depan. Melangkah selangkah ke belakang. Membolehkan kita melangkah 1000 langkah ke hadapan. Ya. Ini hijrah. Nabi tinggalkan kota Mekah. Nabi sayang. Nabi tinggalkan kota Mekah. Itu sebenarnya pengajaran yang hijrah tu. Yes. Itu. Lepas tu Nabi bila nak keluar. Ini yang kata konsep Nabi. Nabi SAW seorang pemimpin. Nabi seorang pemimpin. Pemimpin dalam umat pada waktu itu. Pemimpin Ummah pada waktu itu. Nabi pemimpin. Seorang pemimpin nak menjalankan suatu gerak kerjanya, mestilah dia ada strategi. Dalam dia nak mencatur strategi, Nabi nak keluar daripada kota Mekah ke Madinah ini, Datuk Yathrib ini, Nabi perlu adakan musyawarah. Nabi panggil sahabat. Kronologi sebelum hijrah. Bagaimana nak keluar? Bagaimana? Sebab itu Nabi sanggup lepaskan sahabat ini untuk keluar dulu. Ini konsep, Datuk. Dalam hijrah ini cukup banyak pengajaran daripada sudut politik kepimpinan. Contoh saya bagilah. Kita ambil 1-2 contoh yang malam ni. Yang pertama, ketika Nabi SAW nak keluar. Ketika Nabi nak keluar. Nabi tak keluar dulu. Nabi suruh sahabat keluar dulu. Pergi ke Madinah. Pergi ke Yathrib. Ini ciri pemimpin. Risiko aku tanggung. Kesejahteraan rakyat kecapi. Cantik ya. Ini. Sebab itu kalau kita bicara tentang politik Rasulullah, Rasulullah adalah seorang ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain politik. Ini beza. Kadang-kadang apa tak faham. Politik dengan politiking berbeza, Ustaz. Politik dan politiking itu yang politik ataupun berpolitik dan politik dan bermain politik. Rasulullah berpolitik. Rasulullah tidak bermain politik. Ini beza. Kalau nak berpolitik, silakan. Yang Islam tidak bagi adalah bermain politik. Hari ini ahli politik, kebanyakan, saya lapik nak, kebanyakan bermain politik, bukan berpolitik. Dah lah, Ustaz dah mula nak masuk ke 4 dah ni. Balon. Ini tu. Kita bukan nak bicarakan mana-mana parti, tidak. Contoh dari segi... Saya ambil satu contoh. Kita tengok politik Sri Lanka. Di sana pemimpin ini mengutamakan rakyat ataupun mengutamakan diri dan keluarga. Ini katakan bukan ciri kepimpinan Rasulullah. Derita, bicara derita, dekat pilihan raya turun, derita rakyat itu kita rasa, derita. Selepas pilihan raya siapa yang derita? Rakyat ke kamu? Hampir kepada waktu pilihan raya, derita, meniti di atas bibir. Akhirnya selepas pilihan raya, yang menderita adalah rakyat. Kerana apa dia? Dunia sekarang banyak pemimpin yang bermain politik, bukan pemimpin yang berpolitik. Itu kira pada penghayatan Ustaz. Memang saya pun bersetuju juga Ustaz. Kadang-kadang mereka ni masa pilihan raya tu, masa tu nak suruh orang makan. Kalau orang sakit, duk sorong lah kereta sorong. Kalau di Kedah kata jaga-jaga pagi, tengok calon duduk masak dekat dapur rumah kita, makna pilihan raya dekat dah. Itu kata orang Kedah lah. Kedah. Bangun, bukan jaga-jaga, bangun-bangun pagi tu, bila tengok saja orang politik dia pergi ke dapur, dia masak. Kalau mereka memasak tu, berartinya... hebat lagi dia tu. Dekat pilihan raya ni, orang politik calon-calon ni, maghrib dia boleh sembahyang 4 kali. Hebat. Yang ni kata bermain politik ni. Maghrib 4 kali. Lepas pilihan raya, 4 hari sekali baru maghrib. Ustaz kita dia saya ingat ini bukan sindiran, ini satu kenyataan, ini satu realiti. Saya selalu mengatakan waktu sebab kita sudah menghampiri saat-saat hadirnya pilihan raya umum
dalam keadaan sekarang. Dia kacau lah saya punya ni. Saudara yang ada di Instagram, berhati-hati sebab mereka sedang mengganggu urusan kita. So saya akan masuk balik. Jangan risau saudara. Saya pastikan. Nampak macam mana saudara? Itulah kerja dia orang, lain tak ada. Ganggu sana, ganggu sini. Tapi saya rasa bersalah kalau teman-teman kita yang di Instagram tidak berkesempatan bersama. Tapi yang saya selalu katakan, lari daripada Facebook pergi ke Instagram, daripada Instagram pergi ke Facebook. Jadi kalau yang di Instagram tak ada tu, lari kalau ke Facebook. Tapi inilah, saya pun hairan lah kalau Jcom, kalau pencerahan yang ada berunsur kita nak mengulas tentang ma'al hijrah, kepentingan, kita ambil itu sebagai pengajaran. Bak kata Ustaz Ahmad Usyam, dia kata ini jadikan pengajaran, bukannya kita bertanya kenapa, mengapa Rasulullah berpindah dan sebagainya. Tidak, ini pengajaran. Artinya sikap kita berhijrah lah. Orang politik pun dia kena berhijrah lah. Kalau dulu selama ini banyak lakonan politik, kemudian udahlah berlakon, berlompat-lompat pula tu. Alhamdulillah sekarang ni tak ada lah dah, akta ada lompat. Tapi dulu tiba-tiba saja mereka merelakan diri mereka untuk mendapat gelaran macam-macam. Digelar sebagai lompat parti lah apa semua. Yang saya kadang-kadang tak senang untuk mengulas persoalan itu, tetapi suka tak suka, saya harus juga membicarakan persoalan ini. Dan kita melihat bagaimana damainya politik yang diunjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukannya nak memilih pun cara musyawarah. Memang ada pemilihan, memang ada demokrasi dalam Islam, kepimpinan. Dan saya cukup tertarik apabila baginda Rasulullah sentiasa mengingatkan, jangan kamu pilih pemimpin yang meminta-minta satu jawatan itu. Kalau kamu beri jawatan itu kepada pemimpin yang meminta-minta, kamu tunggulah kehancuran akan berlaku. Itu saya sebenarnya nak minta ustaz kita ni ulas tentang tu. Dan sekali lagi, jangan kamu beri satu jawatan itu kepada pemimpin yang munafik. Mereka berjanji, mereka mungkar, mereka bercakap, bohong. Banyak berlakon lah pada kita sekarang ni. Macam saya kata tadi, kalau yang ini tak kerti empuk padi pun, nak empuk padi lah, menunjukkan seolah begitulah. Mereka merakyatkan diri mereka seolah-olah. Tapi bila dah menang satu jawatan, bila dah bergelar yang berhormat, kehadiran mereka mesti ada bentangan yang hamparan permaidani merah. Kalau tak ada itu, tak seronok. Mesti ada bunga mangga. Itu yang saya katakan, kita pun rakyat pun salah juga. Sebab kita yang menyambut kehadiran yang berhormat, kita menyambut kehadiran menteri dengan bunga mangga, polan kompang, kemudian hamparan permaidani. Dia dah seronok dengan kompang, dengan bunga mangga, dia menikah seorang lagi, kita marah pula. Ini masalah kita pun mengajar dia orang buat tak betul. Jadi, balik pada persoalan kita, Ustaz, saya masih lagi tentang bagaimana seharusnya warga kita yang mengamalkan beragama Islam, bagaimana kita berpolitik sebenarnya. Dan apakah, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, akhir-akhir ini kita melihat ramainya mereka melakukan penghinaan terhadap baginda Rasulullah, terhadap agama Islam. Sedangkan, kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong, Ustaz. Ini Ustaz Garang lagi, dia belasah pula. Baginda Rasulullah mengingatkan, jangan kamu memperkecilkan agama orang lain. Kerana kalau kamu lakukan itu, mereka juga akan menghina agama kamu. Jadi dalam persepsi itu, boleh tak Ustaz ulas tentang perjuangan, soal politik, soal bagaimana penghinaan terhadap agama kita dan peranan di parlimen? Baik. Ya. Ini saya ambil masa sikit, Datuk. Boleh. 4 soalan dalam satu round, Datuk bagi saya. Okey, baik. Okey, baik, Datuk. Ya. Saya bila bicara tentang penghinaan agama ni, saya rasa sedih, Datuk. Ya. Seolah-olah kita dicabak di dalam gelanggang kita sendiri. Ya. Kalau kita tengok balik, tuan-tuan, ketika mana gelombang mat kilau sedang melanda bangsa Melayu beragama Islam dalam negara, isu cerita mat kilau. Di tengah semangat kita membuat-buat inilah, mereka menghina agama kita. Kalau yang hina ni bukan Islam, Datuk, ni dia claim kata dia Islam. Dia masih Islam. Dia mengaku dia Islam. Dia mengaku dia Islam. Dia bangsa kita pula, Datuk. Keturunan Islam. Keturunan kita. Tapi masalahnya kita tengok, Datuk, walaupun Islam itu agama bagi persekutuan, dalam bahasa yang lain, Islam adalah agama bagi negara. Ya. Sama ada setuju, sama ada tak setuju, itu silakan. Ya.
Tetapi realiti dan hakikatnya, negara kita ini adalah negara Islam. Ya. Tiba-tiba dalam negara kita, tidak ada satu undang-undang yang nak backup agama. Tidak ada satu undang-undang yang dikubal dan diluluskan dalam negara kita yang nak memelihara Islam itu sendiri sebagai agama bagi persekutuan. Memelihara Allah, memelihara baginda SAW. Tidak ada. Dia tak jelas. Ada tu ada tapi Yes. tak jelas. Yes. Ya. Sebab kalau mengikut perlembagaan agama Islam itu agama persekutuan, artinya kalau you deny it, artinya melanggar lah. Yes. Tapi tidak jelas masuk Yes. tu ya. Yes. Ya, silakan. Dan undang-undang itu terlalu longgar dah tu. Ya. Dalam saat agama ni dihina, Ya. pada saat yang kita kata isu ni tengah-tengah panas, Parlimen bersidang. Ya. Harapan saya, Datuk, Ya. harapan saya mungkin akan bangun satu orang daripada ahli Parlimen Islam. Isu agama ni kita merentasi sempadan politik, sempadan kepartian. Ya. Sama ada kamu ni daripada sudut Barisan Nasional ke, kamu Perikatan Nasional ke, kamu Pakatan Harapan ke, kamu dari... Yes! Tapi Saya bangun satu orang, dia boleh usulkan satu usul tergempang mengenai apa-apa tentang penghinaan terhadap. Tidak ada. tak ada Ustaz ya? Bahkan minggu yang akan datang ni adalah minggu terakhir persidangan. Ya. Kita harap mungkin ada. Tak tahu dah, Datuk. Sedih. Akhirnya 50,000 ya, Datuk. Maki Allah dengan perkataan babi, maki Nabi Muhammad dengan perkataan babi, satu kesalahan 25,000. Jadi 50,000 saja. Itulah nilainya. Itu yang nilai Allah dan Rasul dalam negara kita. Itu yang nilai Islam dalam negara kita, Datuk. Kalau orang hina bapak kita kata babi, Datuk, dia boleh bagi kat kita 25,000. Mana maruah kita? Ya. Minta maaf saya nak cakap. Ya. Ada orang kata Ustaz Usam ni kasar. Mampus bilah mana nak kata apa pun. Ada isu kita kena tegah, Datuk. Ya. Betul tak? Betul. Ustaz-ustaz ni pun macam tukang masak lah. Saya ni Ya. tukang masak char kway teow. Bukan boleh masak macam mi Bandung. So, char kway teow. Belanga kena berapi. Saya nak kata, Datuk, kalau agama kita dihina di depan mata kita, kita tidak rasa sensitif. Seolah orang rogol mini kita depan kita. Minta maaf cakap. Ya. Nauzubillah. 25,000 yang nilai Allah pada kita, Datuk. Ya. Kita jangan salahkan hakim. Kita jangan salahkan hakim. Ya. Hakim ni, dia nak jatuhkan undang-undang, mesti dihidangkan daripada mereka satu perundangan yang jelas. Apa undang-undang Apa yang dia boleh ambil? Polis nak buat apa, dia pun tak ada apa kuasa. Habis pun dia terkajang dalam lokap. Dia tu pun terkajang, tak ada lebih. Lagi mereka akan ambil tindakan undang-undang pada mereka. Mereka tidak ada kuasa yang diberi. Hakim. Tidak ada undang-undang yang dihidangkan kepada dia. Tidak ada kuasa, tidak ada akta yang khusus. Yes. Ya. Betul lah. Adakah kita nak katakan isu lompat parti lebih utama daripada isu hina Islam? Duniawi lebih mengatasi Ukhrawi. Ya. Ya, kita setuju. Ya. Saya bersetuju. Kita memutuskan dan mengubah satu undang-undang tentang lompat parti. Minta maaf lah, Datuk. Minta maaf. Saya orang muda, Datuk. 32 tahun. Berbeza dengan Datuk 66 tahun dan sebagainya. Sekarang ni, sama ada kita setuju ataupun tidak bersetuju, majoriti rakyat sudah muak dengan politik. Itu dari dapatan Ustaz ya? Yes. Kita semang. Apa yang tak jemu, Datuk? Kita undi lompat. Kita bagi kuasa lompat. Kemungkinan besar PRU yang akan datang, orang bukan lagi melihat kepada warna parti, bendera, tetapi orang melihat kepada calon. Ya. Possibility. Yes. Nah, Ustaz, saya katakan sekarang ni, rakyat lenjan sebenarnya. Bahasa saya gunakan lenjan. Lenjan ni letih lah. Duk tak ada cerita. Bila tengok orang politik, pemimpin politik lain tak ada duk berebut jawatan. Sedangkan di saat mereka berebut jawatan, banyaknya nak live saya tak minta maaf saudara. Saya tak reti saudara ya. Saya terima kasih kalau saudara ada soalan, saya timbulkan soalan insya-Allah. Tekan hilang terus. Itulah. Jadi saya melihat bahawa rakyat dalam susah, Ustaz. Suka tak suka, Ustaz berceramah di seluruh negara. Kan? Dia bolehkan di setiap masjid, setiap waktu dan memberi kesedaran dengan kita. Tapi
di saat rakyat susah, di saat ekonomi yang tidak menentu, tiba-tiba kita dengar pemimpin lain tak ada cerita, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi Timbalan Perdana Menteri, aku nak jadi menteri, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Ini parti aku. Kan? Ya ini kena buat lagu tu, itu buat lagu ni. Jadi Ustaz, jadi kadang-kadang rakyat sebenarnya betul lah, saya bersetuju dengan Ustaz juga. Tadi saya makan minum pagi Ustaz, di Al-Ustaz. Cuma dengan kawan-kawan saya yang saya belajar kolej dulu, adalah 5-6 orang. Datuk Zul, tak silap saya. Dia kata sekarang ni rakyat dah pandang orang politik ni dah macam tak ada apa pun dah, dia kata. Sebab apa? Kerana lain tak ada ceritanya, jawatan. Dan lepas itu nak adakan pilihan raya. So bila sampai masa pilihan raya, kamu gamit hati perasaan rakyat macam Ustaz kata tadi tu, derita rakyat. Slogan saja lebih. Jadi boleh tak Ustaz bagi pandangan apa sebenarnya tuntutan dari segi ajaran daripada Mahal Hijrah ini Ustaz? Ini kita bersembang ni hari 1 hari bulan ni, Mahal Hijrah Ustaz. Kita tidak mengupas tentang Mahal Hijrah per se, tetapi kena sesuai dengan saya punya live ini, pandangan Ustaz bahawa penghijrahan politik yang bagaimana ni Ustaz. Saya nak tarik Ustaz pasal politik juga Ustaz ni, sebab banyak persoalan mereka duk tanya. Dia kata dia tak sukalah dengar apa ni saudara. Jauh. Jangan bergaduh saudara. Ustaz, apa hukumnya kalau mereka menipu manifesto? Ni persoalan yang rakyat alami dan mereka selalu lenjan dengan keadaan. Sila Ustaz. Saya cuba nak ambil laluan sebelah kiri untuk tidak berpolitik. Datuk dan sahabat-sahabat ni cuba bawa saya ke laluan. Okeylah, kalau Datuk nak ajak saya bersilat dalam gelangan politik, okey, kita bersilat Datuk, silakan. Cuma saya nak bersebut kepada para sahabat sekalian, saya dengan Datuk berbeza warna, tetapi kami ada titik pertemuan. Kerana parti tidak menghalalkan kita memutuskan hubungan silaturahmi. Okey. Kita bicara atas kebenaran, bukan bicara atas parti. Itu konsep saya, Datuk. Ya, betul. Saya pun sama juga. Kalau parti kawan kita salah, kita wajib menegur. Betul. Kalau rakan dalam satu parti kita salah, kita wajib membetulkan. Ini konsep Islam. Baik, Datuk. Kita cuba ambil kejayaan Rasulullah dalam politiknya, membangunkan sebuah daulah Islamiyah, kerajaan Islam di Mekah, di Madinah. Kenapa Rasulullah, kita katalah, hikmah Nabi diarahkan oleh Allah untuk berhijrah? Adakah kerana wanita? Kerana harta? Kerana takhta? No. Kalau Nabi nak wanita, Abu Lahab yang negeng dah hidangkan kepada Rasulullah beberapa tawaran. Ya, silakan pilih. Yang mana wanita yang kamu nak, Muhammad, yang kamu rasa nak menikah? Bagilah. Bagitahu. Apa harta yang kamu nak? Bagitahu. Apa jawatan yang kamu nak? Kamu bagitahu. Kalau dihidangkan kepada kita hari ini, mampu Datuk, bukan kata orang lain, saya sendiri pun mampu. Tetapi Rasulullah memikirkan Islam itu sebagai keutamaan. Yang Rasulullah korbankan keringat, air mata, darah dan nyawa untuk Islam. Hari ini kita bukan nak mengembangkan, sekadar mempertahankan Islam pun kita dah fail dalam negara kita. Gagal. Baik. Datuk tengok nak. Dalam politik baginda sallallahu alaihi wasallam, saya Datuk kalau setakat lepa nak maki, sekadar kawan-kawan kita nak hina, saya relax, tak lut, tak apalah, makilah apa pun, silakan, tak apalah Datuk. Biarlah itu netizen. Kita tengok kejayaan Rasulullah membina sebuah daulah Islamiyah. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang baik, yang Allah Ta'ala berkati, yang Allah Ta'ala cucurkan rahmat dan mendapat pengampunan daripada Allah. Bagaimana perjalanannya, Datuk? Kita belajar. Saya minta hari ini, Datuk, saya nak sebut, Datuk tolong ulas. Datuk adalah orang yang juga yang berpengaruh dalam politik negara bersama dengan barisan kepimpinan negara. Datuk ambil poin ni. Yang pertama, Datuk. Yang pertama, Rasulullah ini pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Rakyat memerlukan pemimpin yang pintar merasa. Rakyat benci pemimpin yang merasa pintar. Kono hebat sangatlah tu. Ustaz. Betul. Ini. Tak, Ustaz, saya selalu jelaskan, saya kata pemimpin itu dia harus menyantuni masalah rakyat.
Bukan rakyat menyantuni masalah dia. Ini masalah ni. Jadi sepatutnya pemimpin di saat-saat negara kita ni mengalami masalah agak barang, kita kena tengok menteri ke, timbalan menteri ke, wakil rakyat ke, turunlah tengok dekat pasar tu. Yes. Betul ke barang ni mahal? Betul ke barang ni berkualiti? Kenapa barang tak ada? Kenapa barang tak cukup? Dan sebagainya. Sorry to say, Datuk, saya Ya, katakan. Ustaz. Hari ini, kita rakyat lebih banyak memikirkan persoalan pemimpin, masalah di kalangan pemimpin daripada pemimpin pikir masalah kita. Kita lebih merasai rakyat daripada rakyat. Kita lebih merasai derita pemimpin daripada pemimpin merasai derita kita. Ya. Ini pemimpin yang wajib dilahirkan yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Rakyat sudah muak dengan pemimpin yang merasa pintar. Rakyat dahagakan pemimpin yang pintar merasa. Ini corak kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa maki ke Datuk? Tak maki nah. Jangan kita maki depa balik. Maki silakan, jangan sampai kita maki depa balik. Ustaz ni kalau dia bukan kata ustaz ni orang ni cengeng. Dia kalau kita salah-salah ni dia balon saja. Saya tak balon ustaz. Saya berlapang dada. Ya, saya tak ada apa. Saya nak maki pun makilah Datuk. Katakan banyak. Alah Datuk, kalau saya kata ke orang boleh, bukan orang nak kata ke saya tak boleh. Konsep saya mudah, maki lah. Kan? Tetapi yang maki kita ni Datuk, bila jumpa kita di luar, dia orang tak ajak kita selfie. Itu. Baik. Ustaz ni. Ya. Saudara Ikhwan Ahmad ni, dia kata pemimpin yang kaya raya. Tapi rakyat dapat sisa. Ya. Itu dia mereka tak merasai tu. Dia merasa pintar, dia tidak pintar merasa. Ini konsep. Ya. Yang ketiga Datuk. Ya. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar, siapa dia menemani Rasulullah dalam hijrah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam politik kita kena ada sahabat yang ikhlas. Selama ini aku mencari-cari. Politik ini akan diberkati, politik ini akan berjaya bila mana orang politik ini ada keikhlasan, bukan kepentingan, tetapi keikhlasan. Teman yang sejati. Yes. Ya. Sekarang dunia politik, bukan Malaysia saja, luar, Ya. sudah gersang ahli politik yang ikhlas, tetapi banyak yang berkepentingan Dan berpura-pura. dan kepura-puraan. Ya, kepura-puraan. Ya. Ini Abu Bakar. Apa yang Rasulullah derita, itu yang dia rasa. Susahmu, susahku. Deritamu, deritaku. Sengsaramu, sengsaraku. Bahagiamu, bahagiaku. Senangmu, senangku. Ini tidak ada, Datuk. Lah ni kalau bila you masuk mahkamah tinggal you seorang lah. Okey, Datuk ulah. Yang tu Datuk ulah. Itu Datuk ulah. Dia ustaz dia bila sebut politik dia suruh ulah bukan sebab saya melihat secara histori contoh ustaz bagaimana mereka yang selama ini mengaku setia, waktu ada jawatan cium tangan sampai nak tembuk tangan ni. Nak temui belakang. Nak tembuk belakang tu punya cium je tangannya, tapi bila dah dapat jawatan depa mula ada juga, tetapi bila dia hadapi musibah sama manusia, maka waktu itulah mereka melarikan diri, takut hilang projek, hilang jawatan dan sebagainya. Ini yang dikatakan tidak ada keikhlasan, tidak ada kesetiaan dalam pengertian perjuangan, persahabatan. Saya melihat benda begini penuh jijik. Sebab tu Ustaz, untuk pihak parlimen kali ini saya rasa malas nak melangkah kaki ke parlimen sebab saya tak mau tengok wajah-wajah kemunafikan. Jelas. Ini bukan kata tengok-tengok saya. Ini memang jelas. Mereka munafik. Sebab bila dia berkuasa, bagai naklah diagung-agungkan. Tapi bila hilang kuasa, maka dia ditinggalkan kesepian. Ya. Ini masalah dia Ustaz. Jadi, saya tahu Ustaz dari parti mana, saya dari parti mana. Tapi kita ada titik pertemuan yang nyata, yang jelas. Pertama-tama saya Ustaz, soal politik itu tak apa Ustaz. Hari ni kita kalau terlewat pun terlewat lah Ustaz. Ada teman saya tunggu nak makan nasi nak cari seafood ke apa. Tak apa Ustaz. Tapi dengan Ustaz ni bukan senang. Semalam pun nak jumpa dengan Ustaz pun bertangguh-tangguh. Saya kalau ada rezeki nanti Ustaz, saya nak jumpa dengan Bapak Ustaz. Bila Allah mantan sahibul sama'ah, Mufti Kedah. Kalau dapat lah kan, mungkin 2-3 bulan akan datang kalau Ustaz boleh atok. Jadi ini pula dah Abdullah Kadir ni apa pula bila masa pula Ustaz sokong penyamun UMNO ni. Inilah masalahnya kadang-kadang saudara, anda mengujudkan persepsi. Belum apa-apa lagi kita dah jatuh hukum.
biarlah hukum itu dilakukan oleh mahkamah. Kita ada. Saya selalu berpesan bersara. Sebab konsep saya Ya, senang ya, Datuk. ya. Kita hukum seseorang itu di atas kesalahan. Jangan zalim beliau di atas kesalahan. Islam mengajar kita, orang yang bersalah itu perlu dihukum. Ya. Bukan dizalimi. ada beza tu. Beza. Seseorang itu diberikan hukuman di atas kesalahan. Bukan dizalimi beliau di atas satu kesalahan. Ini konsep Islam. Ya. Kita bukan menyokong kalau benda itu yang tidak benar. Yang benar kita kata benar, yang batil perlu dihukum. Perlu. Itu jangan zalim. Tapi kita dah lah dia bicara. Dia bukan terus kita membuat persepsi yang bukan-bukan. Saya tak tahulah nak kata macam mana Ustaz. Saya kadang-kadang saya sedih. Sebab kita sama ummah, sama bangsa kita saling hina-menghina. Ya. Sedangkan Islam itu melarang penghinaan. Kan? Sedangkan untuk kita kata agama orang lain pun tak boleh, apa kata lagi sama manusia. Kan? Saya tak tahulah Ustaz lebih faham daripada saya lah. Saya pun kadang-kadang bertanya dengan Ustaz, bagaimana keadaan begini, macam mana keadaan begitu. Tapi saya nak tarik Ustaz ke politik juga macam mana Ustaz. Saya nak tanya pula apa, sebab Ustaz berinteraksi dengan warga yang merentasi kefahaman politik. Bila masuk masjid tu dah tak ada lah. Sama ada hang mai daripada DAP ke, daripada Parti Pejuang ke, pada UMNO ke, pada PAS ke, semua kepercayaan itu letak sangkut dekat apa ini pagar masjid. Kan? Itu selalu saya dengar kadang Ustaz pesan, hampa punya ni bendera apa semua sangkut kat pintu pagar. Masuk dari selama ni tak agama. Jadi saya nak tanya apa dapatan Ustaz? Bila Ustaz berkomunikasi dengan orang, mestilah lepas biasanya bila lepas ceramah, lepas ajak minum teh tarik ke apa semua, mesti ada Ustaz dengar dan jadi Ustaz kumpul yang begitu ramai hadir mendengar ceramah Ustaz dan sebagainya. Apa dia punya reaksi mereka terhadap suasana politik hari ini? Okey Datuk. Kalau Datuk tanya soalan tu saya boleh jawab ringkas tapi saya nak ambil masa. Bila kita bercampur dengan masyarakat Datuk, macam saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat kita ni dah muak dengan politik. Dah muak. Kalau tanyakan saya secara individu, saya dah muak dah dengan politik. Kan? Kita dah muak dah dengan politik. Kerana apa dia? Kita melihat hari ini, macam saya katakan tadi, ramai, bukan semua dah Datuk, ramai di kalangan ahli politik ini yang banyaknya merasa pintar. Tidak pintar merasa. Hari ini Datuk, banyak yang merasa pintar. Bukan pintar merasa. Rasa pandai, dia pandai pada orang dia. Dia segala-galanya. Tetapi bila datang dekat pilihan raya, kalau boleh cium tapak kaki kita boleh cium. Okey. Tetapi saya daripada sudut orang muda Datuk, saya tidak nampak dah ke arah itu. Saya nampak kalau aku jemu, adat kata kehidupan aku ni panjang lagi. Kalau aku jemu, bagaimana nasib aku dan anak bangsa aku di masa depan? Itu yang mening kata Ustaz. Itu yang kita rasa sedih, kita kecewa melihat suasana politik. Yes, Datuk. Kalau saya fikir kata aku nak cuci tangan, aku dah menyampah. Menyampah ni lebih pada menyampah dah, Datuk. Lebih pada menyampah dah. Minta maaf cakap dengan keadaan politik ni. Terutamanya selepas PRU 14 ni. Lebih menyampah. Tetapi kalau kita turut menari dengan rentak yang sama, bagaimana nasib saya dan anak-anak bangsa saya di masa yang akan datang? Jadi Ustaz kata artinya jangan kita tinggalkan ini. Walaupun pahit, telan. Medan ini jangan ditinggalkan. Perjuangan mesti diteruskan. So, mana-mana pemimpin tak betul itu kita ajak cukup-cukup. Cuma medan ini perlu dicucikan daripada kekotoran. Kalau kita rasa rumah tu kotor, kita cuci. Jangan kita katuk, kita rubuhkan rumah tu. Sebab rumah ni kita nak bernaung. Sebab tu saya kata kita kena mencorakkan politik ni benar-benar atas landasan Islam. Saya bagi contoh lagi Datuk. Kejayaan Rasulullah. Yang pertama saya katakan tadi, Rasulullah dia ada strategi. Dia nak keluar daripada Mekah, dia ada strategi. Yang kedua, Rasulullah ni mengutamakan rakyat. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang ketiga, Rasulullah didampingi oleh sahabat yang ikhlas. Ramai hari ini waktu susah bersama. Waktu senang mampu pegang. Ini ada Datuk. Waktu sama-sama kita nak ni, ayalah, kamulah sahabat aku dunia akhirat. Waktu susah, ada jawatan, call pun tak angkat dah Datuk. WhatsApp pun tak balas. Sorry to say. Itu yang saya pernah katakan, ada wakil rakyat tu Ustaz tu. Mula-mula saja waktu nak pilihan raya ni,
pantang tengok saya WhatsApp terus telefon. Ya. Tapi bila dapat jadi wakil rakyat, call pertama tu jawablah. Masuk hari kedua, ketiga tu mulalah slow sikit, bateri habis. Bateri habis. Masuk kelima, Lain kena bah. lain kenapa? Takkan wakil rakyat lain kenapa? Orang free. Dan akhir sekali putus hubungan. Ya. Betul Ustaz, itu saya bersetuju sangat pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Yang kedua, waktu senang bersama, waktu susah tinggal. Dia ada dua jenis orang dalam politik ni. Yang pertama, waktu susah bersama, waktu senang dia tinggal. Yang kedua, waktu senang dia bersama, waktu susah dia tinggal. Contoh. Macam-macam contoh Datuk. Terutamanya dalam parti Datuk lah, lebih banyak orang macam ni. Kan? Tu dia kena selagu. Saya malah nak ulas. Saya malah nak ulas. Tak apa. Lagi rakan-rakan dalam UMNO pula terasa apa. Saya kata tadi, yang tak betul saya tegur. Betul. Sebab saya sayang. Kalau saya tak sayang, saya takkan tegur. Dia tu. Kita sayangkan anak, dia buat silap, kita rotan, kita marah. Sama lah dengan rakan-rakan. Sebab tu dalam politik memerlukan orang yang ikhlas. Rasulullah dah tunjuk. Yang ketiga, yang keempat tu. Kejayaan Rasulullah yang keempat, bila mana Rasulullah sampai di Yathrib, di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menggerakkan penyatuan ummah pada waktu itu. Bila ada sahabat ajak pergi tidur kat rumah tu. Ya. Rumah tu. Yang pertama, Rasulullah menyatukan di antara Aus dan Khazraj. Yes. Dijadikan mereka sebagai Ansar. Ansar, betul. Aus dan Khazraj itu musuh Ya, tu. musuh. Yang kedua, Rasulullah satukan di antara Muhajirin dan Ansar. Geng Mekah, geng Madinah disatukan. Islam akan tertegak bila mana Islam ini umatnya bersatu. Dalam soal ini Ustaz, ini kena masuk bab ini masuk politik, Ustaz kena bagi pandangan juga Ustaz. Nampak macam ni, nampak gayanya. Apa yang cuba diusahakan dalam muafakat nasional tak terjadi. Apa perasaan Ustaz? Saya punya pandangan macam ni lah Datuk. Saya punya pandangan lah Datuk. Saya orang muda. Ya. Demi Allah saya ikrar malam ni. Penyatuan ummah ni, kalau tak berjaya di zaman Datuk dan orang tua hari ni, akan kami gerakkan sehingga berjaya di zaman kami. Muafakat nasional. Muafakat nasional. Kena ada muafakatan. Saya, ini azam saya. Ya. Pecah, jangan. Ialah kita boleh berbeza daripada segala benda yang... Sebab tu, Syekh Mutawalli Sya'rawi, rahimahullah, seorang ulama besar di Mesir, dia mengatakan bahawa perbedaan pandangan itu kena dijadikan sebagai pencambahan ilmu. Jangan dijadikan perbedaan pandangan itu sebagai batu dan asas kepada perbelahan. Kita boleh berbeza dalam segalanya. Tetapi kita kena satu di atas dasar bangsa, agama dan negara. Ya. Atas kebenaran. Atas kebenaran. Ya. Datuk, UMNO saya pas. Kenapa kita boleh bersatu hari ini, Datuk? Atas dasar kebenaran, atas dasar Untuk rakyat. agama, bangsa dan negara. Ya. Orang kata lingkuplah muafakat nasional, lingkuplah penyatuan ummah. Saya punya pandangan, dia hanya rosak tetapi tidak lingkup. Rosak pun sikit-sikit ada tu, skru longgak. Kan? Kita bubuh minyak bagi lancang elok balik. Kalau tak berjaya pun di zaman 2022, saya yakin Allah Ta'ala akan bagi kejayaan itu. Sempat saya tengok sebelum saya pejamkan mata. Tapi saya tengok kerana orang melihat bahawa pengujutan muafakat nasional ini adalah sebagai satu antara usaha untuk, macam Ustaz kita kata tadi, susah bersama depa nak senang. Depa mau jadikan ini sebagai ini kenderaan ataupun alat untuk mencapai matlamat politik mereka. Ini yang saya lihat Ustaz, akhirnya sesuatu yang diwujudkan pada asasnya dengan kebaikan atas nama islah kepimpinan. Tetapi akhirnya mereka melihat ini juga satu peluang untuk memperolehi laba dunia yang Ustaz kata tadi itu, wanita, harta dan takhta. Kerana mereka kejap dari situ nak jadikan muafakat ini. Itulah menyebabkan, kerana tidak ada keikhlasan waktu mereka meladani permasalahan yang ini. Saya dah cakap awal-awal lagi. Apabila musuh tarik daripada lupa untuk menilai yang mana satu orang ikhlas, mana satu musuh dan sebagainya. Boleh tak bagi komen tu? Saya simpulkan benda ni, Datuk, dalam satu slogan kita lah.
ketika mana kita berhari raya, ada satu ibadah yang dituntut kita buat, iaitu takbir. Takbir raya. Sama ada raya Idul Fitri, sama ada raya Idul Adha. Dia ada takbir mursal, dia ada takbir muqayyad. Tak apa, yang tu bab lain. Dalam perkataan dalam takbir kita, Datuk, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. 3 golongan ni, Datuk. Penyatuan umat sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menggagalkan 3 golongan ni. Mukhlisina lahuddin, bila kita ni bersatu di atas ikhlas untuk agama, yang akan benci 3 golongan. Kafir, musyrik, munafik. Yang bahaya dia munafik lah. Yang dalam gelanggang. Yang dalam bilik. Yang dalam selimut. Musuh dalam selimut. Ulak dalam selimut. Ini. Tak apalah, kita anggapkan ini sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam beragama, golongan yang ikhlas dalam agama, dia mesti diuji. Siapa dia kita, Datuk? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam terjemah bahasa kita, jangan semang derah kalau hampa belum aku uji. Jangan sembang derah kalau hampa aku belum uji. Kesimpulan ayat tu mudah faham. Ini ujian, Datuk. Mana ada orang, sebab tu Nabi kata, siapa yang memilih jalan aku untuk berjuang, bersiap dah diri untuk diuji. Kita diuji sekarang. Saya kata kita diuji. Muafakat nasional diuji. Penyatuan ummah diuji. Sebab tu saya kata, kalau rosak, jangan lingkupkan penyatuan ini. Kita baiki. Kita baiki. Usahakan cari jalan. Saya orang yang sayangkan kepada penyatuan ummah. Saya orang yang cintakan kepada muafakat nasional. Saya akan mencari jalan, saya akan mencari ruang, saya akan menerokai laluan bagaimana kita akan garap dan kuatkan penyatuan ini. Kalau tak boleh 2022, kita ada lagi 2023, 2024. Penyatuan umat Muhammad bukan untuk menghadapi pilihan raya, tetapi menghadapi kematian akhirat. Bukan untuk politik. Bukan untuk politik penyatuan ini. Ya. Orang rasa lingkup lah. Pasal kamu fokus politik. Tetapi aku fokus penyatuan ini untuk menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Datuk? Masalah kita diuji ini, Datuk. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni dengan agama saya bantu, Ustaz. Saya dengan agama saya tolong, Ustaz. Tetapi kenapa saya diuji? Kita tanya balik. Siapa yang tidak diuji bila berjuang agama? Ujian jangan jadikan dia sebagai asas kepada kekecewaan. Datuk, di antara kita dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, mana lebih banyak mempertahankan agama? Kita ataupun Sayyidina Umar? Kalau sirah kita baca tu memang kita tak mampu lah macam mana apa yang dialami. Yes. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Habis kata. Dengan kita. Akhirnya Sayyidina Uthman mati di atas katil ataupun mati dibunuh. Yes. Ini orang yang mempertahankan agama bersiap dengan pakaian ujian. Wallahu a'lam. Ya, begitu juga. Saya tengok ini bacaan saya lah, Ustaz. So, saya tengok banyak para mubalik, pada pejuang, imam-imam lah. Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Boleh dikatakan 90% mereka berakhir dengan berada dalam penjara. Sebab itu saya selalu mengatakan dalam perjuangan itu, penjara itu bagi mereka adalah sekadar rumah rehat. Tali gantung itu adalah buaian untuk menuju ke ke syurga. Sebab itu dalam perjuangan ini kita bukanlah kita nak suruh mereka angkat senjata, tidak. Tapi jangan gentar bila kita berjuang. Rahimahullah kata, penjara itu adalah percutian untuk aku. Penjara itu saya kutub macam juga Lion of the Desert, macam Omar Al-Mukhtar. Kan, walaupun pemimpin daripada England, daripada Perancis. Itali. Kan dapat conquer apa semua Libya. So walaupun kakinya dirantai, tangannya dirantai, kamu boleh merantai seluruh tubuhku, tapi kamu tidak akan mampu untuk merantai semangatku. Jadi sepatutnya pemimpin politik kita ni harus begitu. Mereka boleh merantai kita dengan boleh menutup mulut kita dengan apa saja secara pun, tapi mereka tidak akan mampu untuk menuntut ataupun merantai kita dalam memperjuangkan masalah rakyat. Saya pegangan hidup saya. Saya tidak mampu melihat bangsa saya dihina. Saya tidak mampu melihat
agama saya dihina. Saya lebih-lebih kecewa apabila orang menghina. Bukan? Dalam orang akan menghina kita punya negara dan sebagainya. Saya tentulah lebih kecewa lagi kalau melihat ada pemimpin saya ini, mereka yang tak sepatutnya bergelar sebagai orang yang munafik. Mereka sanggup untuk menjadi munafik hanya kerana semata-mata untuk menggelar kuasa dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam sebut itu. Ya. Bicara tentang hijrah ni, Nabi kata pada la hijrata ba'da al-fath. Ya. Walakin jihad wan niyah. Ya. Tidak ada dah hijrah selepas pembukaan kota Mekah, melainkan yang ada pada jihad dan niat. Kita sekarang ini Datuk tak perlu dah tinggal Malaysia hijrah mana. Yang perlu kita kena ada jihad. Okey. Ya, saya bagi contoh Datuk nah. Saya bagi contoh. Mungkin kita ada di minit-minit yang terakhir dah. Ya, ya. Kita berapa minit dah? Kita Tak apalah Ustaz, tak apa. Tak apa Datuk nah. Tak apa. Okey. Saya macam ni Datuk. Kita cerita tentang solat berjemaah. Ya. Jangan cerita panjang-panjang. Kita tengok bagaimana solat berjemaah mengajar kita tentang politik. Politik. Okey, kita mula. Saya ambil ringkas. Ya. Mula kita nak masuk waktu, kita buat apa? Bilal Azan. akan azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalimah yang menyatukan kita. Dalam politik kena ada tukang yang melaungkan kalimah penyatuan. Pasal hari ini ramai orang yang melaungkan kalimah perpecahan. Betul? Kena ada orang yang melaungkan kalimah penyatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Perikatan Nasional datang. Orang Barisan Nasional datang. Orang Pakatan Harapan datang. Kalau kita di Mekah, Datuk, Ya, ya. macam-macam. Tak ada bentuk bila tu azan sampai 24 bahasa. Tak ada, satu tu je. Satu tu ya. Okey, datang. Bila datang Datuk ke masjid, semua kasut tinggal di tangga. Okey. Datuk boleh faham kan? Apa yang saya nak beritahu kan? Silakan Ustaz, pelayan saya faham tapi Ya. Ustaz, tapi pelayan saya tak nak faham. Kamu nazir ke, kamu pengurusi ke, kamu ustaz ke, kamu apa pun. Bila kita di dalam masyarakat, jangan ada rasa hebat. Kita sama. Betul. Tetapi dalam politik hari ini, Aku hebat. aku hebat. Ya. Betul tak? Ya. Masuk, kita sembahyang. Ya. Masa tu Datuk, nak jadi imam, bukalah kitab 4 mazhab. Tak ada yang bicarakan pemilihan makmum. Semua yang cerita pemilihan imam. Kena pilih pemimpin. Ya. Yang nak jadi pemimpin tu perlu dipilih. Bukan semua orang sembarangan. Bukan sembarangan. Ya. Bukan kerana kamu tua. Bukan kerana kamu berpengaruh. Ya. No. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia sebut yang pertama, afsahuhum, yang nak diangkat itu orang yang fasih bacaannya, bicaranya, tanggungjawabnya. A'lamuhum, yang berilmu, afsahuhum, yang fasih. Ini pemimpin yang dia diangkat. Rakyat silakan. Ni saya nak pesan ni. Pilihan raya dah tak lama ni. Ya. Pilih betul-betul. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Ya. Mesti cari orang yang berilmu jadi pemimpin. Ya. Okey. Yang berilmu menjadi pemimpin ni macam mana? Yang dia tahu tentang selok-belok pentadbiran. Yang nak memerintah itu negara. Ya. Bukan yang kita nak perintah ini sekolah. Yang nak perintah ni negara. Kalau yang nak perintah sekolah, dia tak ada ilmu tentang persekolahan. Lingkup sekolah apabila dia pimpin. Orang yang tidak tahu selok belok pentadbiran dan kewangan negara, ekonomi, lingkup negara. Akhirnya jadi Sri Lanka. Ya. A'lamuhum, yang pertama, berilmu. Dan makmum pula tu kenalah ikut. Ya. Okey, bicara. Ya. Dia pun jadi imam. Ya. Datuk, yang pertama dia naik tu, dia kata pada dia, betulkan saf, rapatkan saf. Ya. Pemimpin kena banyak seruan penyatuan daripada perpecahan. Ya. Hari ni Datuk, Dia kata parti mereka saja yang betul. Ini Dia- masalah Ustaz. dia banyak yang, macam mana saya nak katakan, dia tukang Tok Mudim, dia kerja keras dia. Ya. Kita ni Datuk macam ni lah, falsafah hidup. Biar kita belok-belok, bengkok-bengkok tak betul, jadikan jarum. Walaupun dia bengkok-bengkok, kerja dia menyatukan. Daripada gunting yang lurus, kerjanya memisahkan. Oh, falsafah Ustaz ni no. Topil kita falsafah tu. Ya. Ya. Kona-kona pun tak apa. Ya. Kona-kona pun tak apa. Ya. Sabar Zat, lapak sila boleh makan lu.
Bagi duit dia pergi makan tu. Kita tengah bicara ni. Betul. Kan? Ya, kita kona-kona pun tak apa. Kerja kita menyatukan. Daripada kita betul, kerja kita memisahkan. Ya. Pemimpin kena menyatukan. Bukan memisahkan. Bila dia naik betulkan saf. Datuk, yang nak duduk line yang pertama ni tu, terutamanya belakang imam, dia kena tahu hukum. Ya. Bukan tahu bodek. Kena tahu hukum, bukan tahu bodek. Ya. Betul. Sebab nak tegur kalau imam tu buat silap. Pemimpin ni kena cari orang yang berada di kelilingnya itu, orang yang membenarkan beliau, bukan yang orang yang sentiasa membenarkan ucapan beliau, tetapi membenarkan perbuatan beliau. Dia tahu hukum, bukan tahu bodek. Ya. Tapi kebanyakan sekarang ni bodek orang keliling kelalang. Ini masalah dia. Datuk kena sampaikan benda ni. Ya, insya-Allah. Betul. Ya, insya-Allah. Okey. Tiba-tiba pemimpin ini salah dalam solat. Imam ni. Subhanallah. Dia kena redha bila ditegur. Ya. Dia kena berlapang dada bila ditegur. Ya. Jangan kamu merasa pintar, tetapi pintar merasa. Jangan kamu merasa pintar, tapi kamu hendaklah pintar merasa. Nah. Wallahu a'lam. Saudara, masa mencemburi kita, saya tengok Ustaz, agak-agak Ustaz lah. Berani tak Ustaz tegur MP PAS depan-depan? Last sekali lah, sebab orang parti. Baik. Yang pertama, Datuk. Saya ambil bagaimana pesanan baginda SAW kepada khalifah dan pemimpin yang dia hantar. Yang pertama, ittaqullah. Dalam kita menjalankan tugas, kita kena senantiasa memakai pakaian takwa itu. Benar dan pintar. Betul? Ya. Pemimpin sama ada PAS ke, pemimpin ni sama ada UMNO ke, sama ada Bersatu ke, yang pemimpin mestilah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, takutlah kepada doa orang yang dizalimi. Ini Nabi pesan. Kamu nak pergi mana, jangan lupa bawa iman. Kamu nak pergi mana, jangan lupa bawa taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pakaian takwa itu adalah pakaian kita. Sebagai pemimpin, pakailah pakaian takwa. Yang kedua, Nabi kata, takutlah doa orang yang kena zalim. Kerana di antara mereka dengan Allah tidak ada hijab. Kenapa dia? Kami tak zalim siapa pun. Tetapi kadang-kadang kita menzalimi rakyat kita. Yang mengundi kita, yang menyokong kita. Tangan rakyat yang dizalimi menadah kepada Allah. Persoalan dia Ustaz berani kan tegur ahli-ahli parlimen PAS macam mana saya tegur menteri saya? Boleh. Dia macam ni tu. Bila kita tegur, subhanallah. Ada cara teguran. Bukan kata, Tok Imam silah turun. Tak, subhanallah. Kadang kawan kita macam kadang Zamil Ibrahim dia tegur semua. Zamil dia tegur direct. Ada masalah dia kan. Dia tak ada subhanallah. Dia tak ada subhanallah. Masalah. Kita subhanallah. Salat menjadi subhanallah. Tegur itu ya. Tetapi bagaimana teguran? Kalau kita kawan, kita tegur cara kawan. Kan? Yang penting tegur. Ad-dinun nasihah. Agama dia akan berjalan elok atas dasar nasihat menasihati. Ustaz, saya rasa ini sempena Amal Hijrah Ustaz. Saya terkesan sangatlah. Pertama Ustaz bagi saya kesempatan untuk live dengan saya ni. Saya mohonlah Ustaz kalau boleh untuk perpaduan ummah, untuk kebaikan, untuk warga kita, anak bangsa kita ini, semoga Allah segeralah ini kalau bolehlah, bukanlah menghentikan, untuk menepislah segala kemasalahan yang kita hadapi, segala bencana kita hadapi, segala kebejahatan yang dihadapi. Saya minta Ustaz, tolonglah Ustaz, minta ada barakah. Malam sajalah anak saya bersama. Minta doa teman-teman semua. Mari kita sama darahkan tangan, kita minta doa pelik daripada Ustaz yang bagi saya sahibul sama'ah. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا كريم يا غفار
Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kami menggunung tinggi, Ya Allah. Tetapi kami tidak lupa bahawa pengampunan-Mu itu melangit luas, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangan yang kami melakukan maksiat ini, Ya Allah, tangan ini juga kami tidak segan dan siru, Ya Allah, mendadah padamu, memohon kepadamu, Ya Allah. Engkau turunkanlah pengampunan kepada kami. Engkau cucurilah rahmat kepada kami, Ya Allah. Engkau cucurilah barakah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bimbinglah kami ke jalan yang kamu redha, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami ini ada ibu dan ayah, Ya Allah. Jika ibu dan ayah kami masih hidup, Ya Allah, Engkau panjangkanlah umur ketaatan mereka, Ya Allah. Engkau panjangkanlah usia ketaatan mereka, Ya Allah. Engkau panjangkanlah usia ketaatan mereka, Ya Allah. Engkau berikanlah kesempurnaan kesihatan kepada mereka, Ya Allah. Engkau berikanlah kebahagiaan kepada mereka, Ya Allah. Engkau cabutlah derita dan sengsara daripada mereka, Ya Allah. Engkau jauhlah mereka daripada duka cita, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah, Engkau jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga, Ya Allah. Engkau jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang daripada jurang-jurang api neraka, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di akhirat kelak, Ya Allah, pengakhiran kepada kehidupan kami adalah syurga, Ya Allah. Engkau hiasilah syurga itu dengan kedatangan ibu dan ayah kami, Ya Allah, bersama-sama dengan kami dalam syurga, Ya Allah. Ya Allah, kami rindu, Ya Allah, untuk menatap wajah mereka, Ya Allah. Kami rindu, Ya Allah, untuk mendengar suara mereka, Ya Allah. Kami rindu, Ya Allah, untuk mengucup tangan dan dahi mereka, Ya Allah. Kami rindu untuk memeluk mereka, Ya Allah. Cukuplah Engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, Ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami lagi di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami ini, Ya Allah, hamba-hamba yang kamu redha, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Engkau jadikanlah pemimpin kami ini, Ya Allah, di bawah bimbingan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami ini, Ya Allah, pemimpin yang ikhlas dalam memimpin kami, Ya Allah. Letakkanlah di dalam hati mereka, Ya Allah, belas dan kasih mereka kepada rakyat, Ya Allah. Jika ada di kalangan pemimpin kami ini yang rakus, Ya Allah, Engkau perbetulkanlah niat mereka, Ya Allah. Jika pemimpin kami ini tersasar jalan, Ya Allah, Engkau angkatlah mereka, letak di jalan yang kamu redha, Ya Allah. Bimbingkanlah pemimpin kami, Ya Allah. Ikhlaskanlah hati mereka, Ya Allah. Permudahkanlah jika mereka ikhlas dalam gerak kerja mereka, permudahkanlah kerja-kerja mereka, Ya Allah. Jika pemimpin kami ini, Ya Allah, ada niat selain daripada keikhlasan, Ya Allah, Engkau bantulah mereka, Ya Allah, ke jalan yang kamu redha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri yang sudi menjemput saya, tuan-tuan, bersama dengan Amir Hijaz Fans. Saya ni sebenarnya, tuan-tuan, dalam buku nota saya ni penuh dengan poin-poin hijrah. Akhirnya satu pun tak jalan. Datuk ajak saya kena terus. Datuk ajak saya kena terus. Kalau ada salah dan silap sepanjang bicara, saya mohon maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semua, begitulah bicara saya hari ini bersama dengan seorang ustaz yang menjelajahi seluruh negara. Lain tak ada adalah berdakwah dan berdakwah. Saya merasakan ada kalanya Amir Hijaz Fan perlu juga ada sesi-sesi yang sebegini supaya di saat kita menceritakan tentang pelbagai masalah politik ini perlu juga ada keinsafan. Sebab itu saya selalu katakan bahawa ruangan saya ini kita sentiasa berlapang dada, we must agree to disagree, kita mesti sentiasa menyantuni semua dengan harmonis. Cuma saya nak pesan besok malam mungkin saya kelewatan. Mungkin dalam pukul 10.30 atau pukul 11 kerana pesawat saya mungkin dah sampai di Kuala Lumpur sekitar jam pukul 9 malam. Khawatir nanti ada kebimbangan, mungkin kita bermula lewat sedikit. Tapi malam besok kita bermula lagi selepas dapat segala nasihat daripada ustaz. Jangan lupa malam besok kita membalun. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.